bila mana kau dicabar dalam Dewan Rakyat untuk kau buktikan apa yang kau cakap, sebab dalam Dewan Rakyat ada handset. Handset tu adalah apa yang kau cakap tu direkodkan. So cabar untuk kau ulang statement tu dalam Dewan Rakyat, tak ulang. Kan apa yang di-Ketua Dewan Rakyat minta tanya kan, Ketua Perubatan bagi laluan tak, dia geleng kepala. Dia nak sambung kat apa yang dia cakap kan. So waktu tu dia perbahasan bajet selaku kan. Dia perbahasan bajet kan. Okay. So dia tak berani nak cakap. Then bila wartawan push dia dekat luar pun dia tak berani cakap. Dia kata dengar video tu sampai habis. Kau dah buat spekulasi, kau dah buat kontroversi, orang dengar sampai habis pun, kau ulang 100 kali video tu pun benda yang sama orang akan expect. Apa? Kau cuba untuk kaitkan orang ni komunis, orang ni racist, orang tu tak elok. Which is benda tu tak benar. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita dalam episod 8. Saya Afiq Ikhwan. Saya Amir Ahmad. So, dua-dua smart. Dua-dua habis kerja. So, kita rekod ini awal sikit. Kita rekod pukul 5. Jauh pula dengan mic, sorry Okey, Mat. Jangan senyum-senyum. Saya kekok sangat kau ni. Dah episod 8 dah ni. Bukan. Macam jauh je pukul 5 kau tu. Tak apalah. Bedal je lah, bedal. Okey. So, Mat, ringkas. Aku tak nak jauh topik. Aku rasa kena cerita background yang simple. Apa yang berlaku dalam minggu ni. Betul, ada few things yang berlaku. So, ini penonton kita kena sabar sekejap. Kalau boleh tengok video ni sampai habis. Sebab kita akan sentuh isu semasa sekejap. Pertama, isu yang sangat hangat. Sampai level Menteri Komunikasi. Buat statement, buat video sendiri. Buat statement, deny berkaitan dengan parti Liberal International. Yes, Liberal International. Aku rasa itu satu organisasi. Betul. Itu bukan parti, itu satu organisasi. So, why benda ni timbul, Mai? Okay, macam ni. Baru-baru ni viral dekat TikTok. Ada orang dia search Liberal International. Dalam tu ada Israel punya parti. Dan juga dalam Liberal International tu ada penglibatan parti gerakan selain daripada PKR. Gerakan dan PKR sebagai observer member parti. Okey, macam ni. Liberal International ni adalah satu badan antarabangsa yang mana ahli-ahli ataupun observer member dalam tu ialah orang yang berpegang pada satu prinsip yang sama, iaitu tentang soal liberalism. Nak cakap pasal liberal ni, konotasi liberal ni, dia di Malaysia dia agak negatif sikit. Tapi sebenarnya liberal ni ada banyak maksud. Kalau kau nak tekak banyak sangat, preamble of our rukun negara pun ada menyebut membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang liberal. Okay, so kau nak cakap apa? Pemimpin UMNO dulu liberal macam tu? Razak liberal? Tidaklah. So liberal ni ada banyak maksud. Okay, so Liberal International ni macam badan antarabangsa yang mana dekat bawah tu ada orang-orang yang ataupun parti-parti yang mendukung idea liberalism lah. Salah satunya adalah Parti Keadilan Rakyat, which is memang kita punya funding adalah kebebasan demokrasi, kebebasan bersuara, anything yang melibatkan liberalism juga. Okey. Tapi bila mana dia disalahertikan oleh orang ramai dengan menyatakan liberal menyokong PKR menyokong liberalism dan menyokong Israel. Sebabkan ada statement daripada Liberal International yang menyokong Israel. Okey. First of all, kita kena tahu PKR dalam Liberal International adalah sebagai observer member parti. Kalau kau tengok video TikTok yang viral tu kan, dia ada beza tau. Full member parti dengan observer member parti. Kita ni pemerhati tau. Bukannya ahli tetap dalam Liberal International. Itu first fakta yang kau tak boleh nak nafikan. Kedua, aku bagi satu contoh lain lah. Walaupun ada Israel punya parti dalam tu, tak semestinya kita menyokong pandangan dia. Sebab parti-parti politik ni di peringkat antarabangsa pun dia ada hubungan juga dengan negara lain, parti-parti lain yang melibatkan macam forum, perbincangan tentang idealism. Tak berarti kita sokong dia. Tahu, dia ada beza kat situ. Contoh mudah aku bagilah. Dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, ada Israel. Kita sokong Israel tak? Tak pernah kita sokong Israel. And kalau dalam PBB, Malaysia adalah member, full member. Israel adalah full member.
Tapi Palestin adalah pemerhati. Ya. So same goes lah macam Liberal International juga. Ada full member, ada pemerhati, ada observer. So PKR stand sebagai observer. Itu perkara pertama. Yang kedua, kalau nak katakan PKR terlibat ataupun menyokong Israel, okey, untuk penyokong PAS terutamanya lah. Kena mention, benda ni kena clear. Aku kena clearkan benda ni. Okey. Harakah pernah panjang lebar explain kenapa Hadi Awang pergi Iran dalam program Syiah. Ya. Dan terangkan PAS pergi sana, pimpinan PAS pergi sana bukan untuk menyokong Syiah, tetapi untuk menegakkan pandangan kita umat Islam kena bersatu dalam konflik antarabangsa. Bukan untuk menyokong Syiah. So kalau kata PAS pergi ke pimpinan Syiah dekat Iran, so nak cakap apa? PAS sokong Syiah macam tu. Indirectly aku tak nak cakap lah. Jangan. Kan. Okay, one more thing. Kau ingat tak dulu ada viral gambar perjumpaan pimpinan UMNO dengan komunis? Parti Komunis China. Ada dah. Sampai Kunan keluar statement kata biasalah kita jumpa parti komunis tu benda biasa. Itu G2G punya relation, government to government relation. Okay, so nak cakap apa? UMNO sokong komunis. Padahal UMNO fight komunis kau-kau. Tak semestinya macam tu. Hubungan antarabangsa ni dalam parti politik ni mana kita kadang-kadang ada berbincang untuk berkongsi pandangan dan banyak benda kita tak bersetuju. Ya. Macam contoh bila isu Palestin, Liberal International menyokong Israel. Kita dah nyatakan pendirian PKR, even Malaysia pun nyatakan pendirian, kita tak sokong kenyataan tu. And kita akibat daripada pendirian Liberal International lah kita buat keputusan no, we should stop support Liberal International, kita tak nak terlibat, so kita keluar. Ya. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, bagi aku kalau nak cakap pasal masalah sikit lah pasal Liberal International ni, respon PKR agak problem bagi aku. Okay. Kau setuju tak? Be honest. Aku nampak dia tak betul tu. Betul. Bagi aku kan, kalau aku jadi pimpinan, aku akan cakap tu terang ni, memang betul kita ada keterlibatan kita dengan Liberal International, tapi sebagai badan pemerhati, kita ada memberikan pandangan-pandangan kita selama ini, tapi tak sebenarnya kita jadi member full. Full member. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ni kata damage control yang dibuat oleh Fahmi Fazil tu tak berapa tepat. Tahu. Kalau nak menarik keluar kita daripada Liberal International tu not issue lah. Tapi first respon apa? Ingat tak ada statement PDF daripada kan? Daripada Fahmi Fazil lah sebagai tu penerangan. Bagi tahu yang kita tak bersetuju dengan Liberal International, kita tak pernah berada sebagai full member. Dan benda tu macam kita deny tau. Dan bila orang korek balik, banyak jumpa yang kita Nurul Izzah pernah pergi program Liberal International. Sebab first kita punya statement kita nafikan berkaitan. Sedangkan kita ada. So bagi aku sebaik-baiknya kita cakap je tu serang. Kita memang pernah berhubung, kita pernah berdialog dengan mereka, tetapi kita banyak perkara kita tak setuju. And based on Liberal International statement sekarang ni, pendirian mereka sekarang ni, we decide untuk kita keluar. Dan tak nak terlibat apa-apa kaitan langsung dengan Liberal International. So benda tu akan settle macam tu. Tapi bila kau buat macam ni, lepas tu datang pula cyber trooper PN Papukari Salim. Dia dibayar. Cyber trooper dia dibayar. Aku sebut je tu terang, Salim Iskandar Papukari tu. Cili kasih taruh apa semua tu dengan Miong semua kat dalam TikTok PN tu. Duk pergi buat report polis berkaitan Anwar Ibrahim dengan liberalism. First of all, kau memang tak faham liberalism. Tu maksud dia apa? Kedua, kau tak faham isu tapi kau buat faham. Ni orang kata dah lah bodoh, sombong pula tu. Ni contoh aku boleh bagi lah kau buat macam ni. Dan kalau kata kau nak relate nak kata liberalism, kau duk entam PKR, bawah atas dalam video tu kan. Bawah PKR, atas tu parti apa? Nak sebut. Parti Gerakan. Gerakan kat dalam mana sekarang? PN. Ada cakap apa? PN tu apa? Liberal juga. Wan Saiful Wan Jan. Totok liberalism kot. Dia kata pengasas lah dalam dia siap ada buku Our Talk on Liberalism. Siap ada buku lagi. Then come on lah. So, tapi dia orang bagi konotasi liberalism yang sangat-sangat bagi aku salah tentang liberalism itself lah. Aku agak emosi juga pasal benda ni. So aku nak tenangkan kau sikit ni. Aku nak tenang. Sebab nonsense gila. Kali ni aku betul-betul marah dan agak respon agak tu. Aku tak nafikan apa respon Fahmi Fazil. First deny, dia tak bagus. Dan dia memandangkan rakyat dia macam budak sekolah. Betul. Dia nampak budak rakyat macam budak sekolah sangat. Macam kita tak boleh korek sumber. Itu satu. Tapi tak apa. Never mind lah. Dan PKR pun dah keluar. Fahmi Fazil pun sebagai ketua pemenangan dah keluarkan bahawa dia akan keluar daripada organisasi tu. Betul. Dah nyatakan. So tu game over. Tapi kita belajar daripada pengalaman. Kesilapan kita, pengalaman kita dalam isu ni.
So tapi kami dua bukan totally orang kata apa berpihak pada parti. Kami seorang anak muda yang rasa perlu ada suara ni di dalam media sosial, di dalam pentas politik ni. Yang penting kita cakap benda yang betul. Jangan spin fakta. Ya, aku setuju dengan kau, Mat. Tapi Mat, benda ni aku tak sonok. Aku tak sonok betul propaganda side tu macam dia straightforward fitnah. Aku pun Anwar ada respon dekat aku yang fitnah paling teruk kena Harakah. Dia letak gambar dia bendera Israel. Dia apa? Ketua Dewan Ulama PAS Dia gambar Anwar, gambar Ketua Dewan Ulama PAS, tapi background belakang gambar Anwar tu ada bendera Israel kan. So itu konotasi yang sangat salah sebenarnya. Ya, itu aku rasa ini terlalu teruk propaganda nak buat. Tapi halus dan berjaya lah bagi aku. Betul. Kita pun trigger. Semua rakyat macam trigger lah. Perdana Menteri kau sokong Israel. Sedangkan Perdana Menteri kau yang keluar kenyataan berkobar-kobar, berapi-rapi tak nak lawan Israel ni. Tak sokong penuh. Sampai dia impact kepada ekonomi sedikit. Ada impact dia. Dari segi pelabur semua. Tapi kita mainkan propaganda. Dan aku tak nak kritik dari propaganda. Itu ikut individu lah. Bukan individu. Itu ikut apa yang bawa propaganda tu. Dia smart bagi aku. Dia buat yang benda halus. Tapi yang aku punya confuse adalah rakyat boleh percaya. So apa kau nak cakap dekat rakyat kat luar sana ni, yang jenis yang baca atas je. Dia jenis tak baca habis. Kalau kau nak explain contoh dia kata Anwar liberal sokong Israel. Dengan dia tengok bukti-bukti yang dipaparkan oleh side tu yang dibayar oleh PN atau dibayar oleh pembangkang, confirm orang biasa akan percaya. Betul. Orang macam kau memang tak percaya sebab kau double check. Kau orang akademik, kau pergi universiti, semua sini pergi universiti. Semua kita tahu kita akan double check sumber, refer kat mana semua. Tapi tu orang biasa meh. How? Okay, first kali kau dah cakap budak universiti pun tak jenis yang double check. Ada jugalah. Tu yang siswa PAS tu. Aku cakap tu terang Aku rasa siswa PAS ni ada dia tak suka pimpinan, cuma dia tak berani nak bersuara. Kecut. Bukan. Aku cakap tu terang je. Dah aku tengok gamis semua jenis yang jenis apa tu perk dia bagi tapi apabila jumpa pimpinan tak cakap ke? Betul. Okay, dia macam ni lah. Pasal isu ni aku boleh cakap dia macam fake news jugalah. Kan? Okay. Sorry lah kalau jawapan aku agak Islamik sikit. Teruskan. Nak Okay. guna ayat Quran tak ada masalah. Okay. Dalam Islam, dalam Quran sih ada sebut fa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau orang fasik buat berita kena siasat. So maksudnya bila orang cakap apa-apa jangan terus bulat-bulat terima. Baca tajuk terus percaya. Dan kau akan mudah kena dimanipulasi oleh berita-berita palsu ni lah. Tu yang pertama. Yang kedua, aku boleh cakap tu terang macam ni lah. Kita berdepan dengan pembangkang yang memang kaki spin. Kau punya spin. And for me, sangat tidak beradab cara dia spin. Dia bukan spin fakta, dia bukan spin reality, tapi dia, kau bayangkan di saat Perdana Menteri beria fight tentang soal Palestin, pergi sana sini, cuba yakinkan negara Arab tu bagi bantuan apa semua. And nowadays kau tengok Jordan pun dah start bagi bantuan. Kita boleh dapat bagi bantuan direct kepada Gaza. Kita deal dalam masa 5-6 jam, orang lain 3-4 hari. Kan? Usaha Perdana Menteri buat benda tu, pergi Mesir apa semua. Tapi kena kredit kat tu Menteri Luar Negeri. Dan Dr. Zamri lah sebagai Menteri Luar Negeri. Tapi datang ke Malaysia, bila dekat Malaysia, dia punya situasi jadi lain. PAS, aku cakap tu orang PAS, dia spin fakta ni seolah-olah Perdana Menteri cakap tu terang saya support Israel. Macam tu dia punya spin. Sangat-sangat tidak beradab lah bagi aku. Tu yang kedua. Yang ketiga, dia sebenarnya berbalik kepada sikap kita. Benda ni bukan daripada zaman sekarang. Benda ni daripada dulu lagi. Inilah orang kata media sosial punya efek. Tahu. Kita dapat fakta berita, kita tak siasat betul-betul. Kan? And the best way sebenarnya kita pernah ada effort untuk stop benda ni. Cuma benda tu tergagal. Contoh, akta anti-berita tak benar. Bagi aku, the best way ialah dah sampai masa untuk kerajaan do something terhadap fake news supaya pembangkang, bukanlah kita nak jadi draconian law apa, bukan, tapi untuk mengakibat untuk pastikan yang kita tak ada lagi pembangkang ataupun setro yang akan spin cerita 24 jam.
Ya, aku setuju juga. Aku memang tak boleh terima pop-pop macam ni. Apabila berlaku spin ni, dia tak dikontrol tau. Betul, kita tak ada control. Dan TikTok kita algorithm dia bukan macam Facebook. Dulu kau tulis kat blog, kau sebar sini, sebar. Kelompok tu je tahu. SB akan settlekan dalam kalangan dia lah. Kita ada special brand setiap daerah kan. Tapi sekarang TikTok, kau sebar post something, satu Malaysia boleh tahu, satu dunia boleh tahu. Betul. Dia cepat. Bukan TikTok je. IG pun cepat. Tapi IG dia Tapi algorithm TikTok. IG dengan TikTok lagi kau. TikTok kau sekali kau keluar video tu, lepas tu kau keluar the next video dia pula. Apa lagi? Video yang kriteria yang sama. Kalau keluar PN, dia akan keluar PN video lain pula. Video ni pula. Algorithm selalu pow. Kau tak boleh kontrol. So, idea kau buat akta baru. Bukan akta baru. Perkenalkan balik. Memperkenalkan balik. Dulu diberhentikan sebab apa benda ni? Okay, dulu akta integritas tak benar ni zaman Najib lah. Zaman Najib diperkenalkan dan diluluskan. Bila naik PH, kita stop sebab is draconian law pada pandangan kita dulu. Boleh digunakan. Sebab kita boleh gunakan sebagai senjata untuk tekan lawan kita. But as for now, minta maaf cakap lah, kita yang kena tekan. Kerajaan yang kena tekan sekarang ni. And kalau kita tak do something, kita memang tak boleh. Sebab kita ada peruntukan undang-undang sedia ada, Akta Komunikasi Multimedia apa semua. Tapi dia tidak betul-betul specifically mention about fake news. So something needs to be done. Sebab sedih lah aku nak cakap benda ni. Our mainstream media pun 2 kali 5 juga. Contoh macam Sinar Harian. Apa dulu? Allah. Apa Malaysia Gazette? Bukan. Apa yang bukan. Sekejap, aku lupa dah. Yang dia sampai dia punya ketua pengarah dia keluar statement yang diorang ni bukanlah menyokong PN apa semua. Bukan Malaysia Gazette. Harian itu? Sina daripada dulu kan berdiri sebagai satu media yang yang bebas, yang tak pihak mana-mana. Tapi lately kalau kau tengok Sina punya news, dia kau baca tajuk je kau dah nampak dah Sina Harian ni try untuk manipulate fakta. Ya, aku setuju dengan kau. Tapi kenapa zaman Najib? Bosku, Sina, semua media-media utusan, Sina, Berita Harian, semua dah top media ni tak berani nak buat benda ni kat zaman bosku. Satu, sebab kita punya pelaksanaan undang-undang tu ketat. Pertama. Kedua, atau tu BN 60 tahun. Yang kedua kau kena faham juga. Kau ingat tak itu yang kantoi Sina dapat funding daripada PN untuk PRN kan? So diorang boleh save, diorang dibayar untuk iklankan PN. So benda tu juga memainkan peranan kenapa media-media sekarang ni dah pandai untuk spin fakta. Adakah sebab Datuk Seri nyatakan bahawa media terus kekal bebas? Dia ada nyatakan benda tu, tak salah aku. Dia memang jiwa dia pun. Betul. Kita menyokong kebebasan media. Tapi kebebasan media media kena cakap benda betul lah. Inilah orang kata, benda kalau kita bertahan pada satu prinsip, kadang-kadang kita kena give and take. Give and take maksud aku, kalau kau setuju untuk kebebasan media, kau juga kena setuju dan terima dan bersedia untuk kau kena attack dengan fake news. So itulah benda-benda yang kau kena take care. Okay. Kita jump sekejap, kita rehat sekejap, kita kembali sebentar lagi. Alright. Okay, kembali lagi kita. Tapi kali ni, kita masih ada isu politik. Masih lagi, aku rasa tak boleh nak lari lagi dari isu politik ni. Cuma aku nak sentuh satu isu yang menarik. Ini yang berlaku tadi. Sangat panas, sangat hangat lagi. Tak sampai 24 jam yang lalu lah. Ya, sangat cepat lah kita dapat info tu. Terrespon tu, ala-ala kita pun tengah jayakan podcast. Tapi isu ni menarik. Ada seorang ahli parlimen, kepala batas, Dr. Mastura, perempuan. Dia bagi speech sangat smart bagi aku, dengan nada, dengan cakap slow, level doktor. Dia cakap simple. Lee Nguyen M dengan Lee Kee Siap saudara. Lee Nguyen M, Lee Kee Siap tu ada anak-beranak. Anak-beranak. Lepas tu dia kaitkan dengan Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, Chin Peng. Sepupu. Lepas tu dia kata Lee Kuan Yew sepupu dengan Chin Peng. Sepupu juga. Sepupu dengan Komeng, Teresa Kok, semua. Anthony Lok. Okay, aku tak boleh bring satu. Macam mana kau boleh relatekan semua ni sepupu? Itu satulah. Lepas tu, yang kedua, kau gila babi confident,
Aku ingat kau cakap dengan member macam kau dengan aku borak kosong boleh cakap contoh ni contoh jangan saman saya pula Dia macam buat kedai kopi lah. Oh ya, kau tahu tak lingkungan itu sepupu dengan Chimpeng. Parti komunis macam borak dengan kau pula. Tapi sekarang ni dia bagi space kat public dekat perhimpunan wanita tak salah aku. Kan dan Amirah dekat Kemaman. Dekat Kemaman. Dan benda ni dah direspon, bukan direspon, minta direspon dalam parlimen. Semua ahli DAP bangun. Ahli parlimen DAP bangun tadi minta Dr. Mastura ni respon dan dia tak respon lah. So kalau aku jadi dia, if kau dah bercakap sedap dekat ke kau sendiri, takkan dekat parlimen pun kau tak nak bercakap. Itu satu. Dan satu lagi, benda ni berlaku. Ahli parlimen yang kita nampak dia sebagai policy maker, pengumuman undang-undang, boleh tak berfitnah. Kau rasa apa jenis ahli parlimen yang Malaysia ada sekarang ni? Okay. Pasal Dr. Mastura ni, sebelum isu ni lagi, dia pernah ada isu lain yang panas tak apa jangan koyak. Kan? Dekat dalam parlimen. Dia sebenarnya macam ni, kita jadi ahli parlimen ni kan, pertama kita duduk dalam satu dewan yang kita panggil Dewan Yang Mulia, Dewan Rakyat. Di mana kita berbahas tentang polisi. Tapi sayangnya kita ada kualiti ahli parlimen pembangkang Perikatan Nasional, terutamanya PAS, yang terus terang cakap sangat-sangat tak profesional, macam orang kampung, and zero knowledge. For me zero knowledge lah. Okay. Kalau nak compare dengan bersatu tu ada otak sikit lah. Adalah 0.5 lah. Wan Faisal ada. Adalah boleh lah. Kan? Adalah. Okay. So macam Dr. Mastura ni, dia boleh cakap macam ni. Dia cakap dekat dalam perhimpunan Amirah dekat Kemaman. Dia kata Lee Guan Eng, Lee Kit Siang anak beranak. Guan Eng, Kit Siang apa kaitan dengan Chimpeng? Sepupu. Chimpeng siapa? Ketua Parti Komunis Malaya PKM. Diorang ni juga sepupu dengan Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura. Sepupu dengan Nga Komeng, sepupu dengan Tony Loke. Okay. Pertama sekali kau menunjukkan macam mana ayat sopan aku nak cakap? Kau tak bijak sangat. Kau tunjuk yang kau ni tak bijak sebenarnya. Walaupun kau ada title doktor kat depan. And people will question macam mana kau dapat doktor. Okay, macam ni. Dalam adat masyarakat Cina, kau kena faham satu. Nama depan tu adalah nama keluarga. Contoh, Lee Kuan Yew, dia keluarga Lee. Lim Kit Siang, dia keluarga Lim. Nama keluarga depan pun dah berbeza. Macam mana kau cakap dia sepupu? Tu bukan pertama. Nga Komeng, nama keluarga dia Nga. Apa yang kau dah kata dia sepupu, sepapat, adik-beradik, pak menakan apa semua ni? So bagi aku, benda tu agak sangat-sangat nonsense lah. Tu pertama. Nampak yang kau tak faham culture masyarakat Malaysia berbilang kaum. Ya. And kau bagi bad perception kepada non-Malay lah. Nampak kau terlalu racist bagi aku. Nampak kau terlalu racist. Dah kau menuduh terlalu gambang, terlalu aku nak sebut juga perkataan nanti sensor sikit. Membabi buta lah bagi aku. Terlalu mengkhinzir buta. Mengkhinzir muka, perkataan lembut sikit. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana kau dicabar dalam Dewan Rakyat untuk kau buktikan apa yang kau cakap, sebab dalam Dewan Rakyat ada handset. Handset tu adalah apa yang kau cakap tu direkodkan. So cabar untuk kau ulang statement tu dalam Dewan Rakyat. Tak ulang. Kan yang di-Ketua Dewan Rakyat minta tanya kan, Ketua Perubatan bagi laluan tak? Dia geleng kepala. Dia nak sambung ke apa yang dia cakap kan. So waktu tu dia perbahasan bajet selaku kan. Perbahasan bajet kan. Okay. So dia tak berani nak cakap. Then bila wartawan push dia dekat luar pun dia tak berani cakap. Dia kata dengar video tu sampai habis. Kau dah buat spekulasi, kau dah buat kontroversi, orang dengar sampai habis pun, kau ulang 100 kali video tu pun benda yang sama orang akan expect. Apa? Kau cuba untuk kaitkan orang ni komunis, orang ni racist, orang tu tak elok. Which is benda tu tak benar. Secara asasnya kau tunjukkan yang kau tak bijak. Benda soal basic culture Chinese pun kau tak faham. Macam mana kau nak jadi wakil rakyat pada masyarakat berbilang kaum? Okay. Then kalau kau tengok Lim Guan Eng ada buat kenyataan sidang media dekat luar parlimen. Kan? Dia cabar
Mastura bagi bukti dalam masa 24 jam. So aku rasa Mastura ni on the way kena saman kot. On the way. Kalau aku jadi Mastura pun, kalau aku jadi yang kena tuduh ni, aku saman. Betul. Gentle ni terlalu mengkizir buta bagi aku. Tapi kita clear pasal Dr. Mastura ni. Dan aku harapkan in future tak adalah macam ni. Dan aku harapkan in future kita lebih double check dan lebih bijak lah untuk bercakap. Aku faham semua orang politik dia nak mileage, dia nak senang wing. Tapi jalan shortcut bukanlah formula untuk orang politik. Kita duduk di zaman social media, kita duduk di zaman info yang terlalu banyak. So you bercakap sedikit, satu Malaysia boleh tahu. Mungkin you shock sendiri nak bercakap dengan kawan-kawan bersama-sama wanita-wanita PAS. Mungkinlah wanita percaya apa dia cakap. Ikutlah aku pun. Kalau nak cakap dalam cycle kurang bijak kau boleh lah. Teruskan lah. Tapi apabila kau post tu, apabila kau dah go live dan public dah tahu, dan public ni cepat respon, itu akan jadi masalah. Dah aku harapkan dia belajar lah bagi kesilapan lah. Tolong lebih bijak sikit dan lebih study soal semua info. Semua study lah kau boleh. Wan Faisal pun study. Aku tahu Wan Faisal pun kena tepek kak. Aku bukan nak bagi bad perception lah. Tapi kita akan berdepan dengan isu-isu yang kurang bijak macam ni dalam tempoh 5 tahun. Sebab kita ada barisan pembangkang yang sebenarnya kurang bijak. Sorry to say kita ada government, tapi sayangnya kita tidak ada pembangkang yang memberikan fight dari segi dasar. Yang membina. Fight isu dasar, memberikan cadangan alternatif kan. Tak ada. Sayang. Totally out. Aku boleh kata totally out. Hanya nak bercakap kat parlimen je, hanya nak show off. Beza tau. Kalau kau tengok PAS zaman Pakatan Rakyat dengan PAS sekarang. Which aku cakap terang lah. Dulu zaman Pakatan Rakyat, kita ada keluarkan bajet alternatif, kita ada bagi cadangan alternatif, isu-isu kos sara hidup. Kita ada bagi cadangan. Okey. Berbeza dengan sekarang ni, diorang akan petikaikan benda-benda yang nonsense. Contoh, Syahidan Kasim. Dia nak bawa ahli parlimen Gopeng ke apa tah, jawatan kuasa hak dan kebebasan. Pasal like gambar kat Instagram. Like gambar dia? Bukan like gambar pasal Israel lah dekat Instagram. Nonsense kan? So bagi aku sedih lah kita ada barisan pembangkang yang kurang bijak untuk selama 5 tahun ni. Okay, kita nak jauh sangat isu politik. Kita jauh sikit pada isu Minggu Solidariti pasti. Aku tak nak isu politik. Isu politik yang berlaku. KPM dah keluarkan kenyataan. Dia pun dah keluar kenyataan benda isu dekat. Kau rasa perlu ke sekolah pegang senapang budak-budak sekolah? Sangat. Aku setuju dengan pandangan TMJ. Apa konotasi yang kau nak tunjuk kalau kau bawa senapang? Dia ada beza. Kalau kau bawa tunjuk senapang waktu hari kemerdekaan, kau nak angkat semangat patriotism. Tapi kau kena faham tau. Islam ni agak sensitif juga point ni aku nak cakap. Islam dalam konteks politik antarabangsa, kita berdepan bukan sekadar isu Palestin, tapi isu terorisme yang melibatkan ISIS dan sebagainya. Dan benda tu tak habis lagi. Kat Syria tak habis lagi, kat Yaman tak habis lagi. So bila mana kita buat pertunjukan dengan ajak budak bawa senapang, tak bendera Palestin apa semua. Bendera tak masalah, takbir tak masalah. Tapi senapang tu. So, dia tunjukkan yang kita menggalakkan untuk letak dalam mindset budak-budak ni, untuk melawan ni kita hanya boleh pakai senjata. No, sekarang kita ada banyak cara lain. And kita, indirectly, kita memperkenalkan dia kepada terorisme. Okay. Tak maaf aku cakap benda ni. Okay, aku setuju dengan kau. Itu setengah sekolah yang buat. Ada sekolah yang buat benda tu. So, dia bukan berkeliling daripada KPM. KPM tak suruh pun bawa senapang. Betul. KPM suruh buat apa? KPM suruh yang beragama Islam buat solat hajat. Berdoa semoga saudara kita dekat Palestin selamat. Yang kedua apa dia buat? Dia buat program luar bilik darjah yang melibatkan orator, speech, puisi yang tentang isu-isu kemanusiaan. Betul. Itu je. Dan show the video yang tentang kemanusiaan, konsep kemanusiaan, human right. Itu je. Tu mungkin sekolah salah faham. Aku rasa benda tu tak perlu ditutup. Kau setuju ke benda tu perlu di stop tu? Atau benda dah berlaku pun minggu lepas? Aku tak setuju untuk stop. Tapi dihalangkan benda-benda. Bagi aku ni pengajaran juga kepada kementerian. Kalau nak buat satu program, tolong bagi guideline yang clear. Sebab ni benda ni on the ground tau. Ni aku tanya kawan-kawan aku yang cikgu lah. Dia sebenarnya sekolah ni, kau kena faham juga. KPM bagi arahan tu memang akan bagi arahan secara general. Tetapi kuasa pelaksanaan itu pada pentadbir sekolah. Ada sekolah, kau ingat tak ada Cikgu Fadil yang cikgu viral kan? Yang dia ada bagi tahu ada sekolah tak bagi sekolah semua tu. Tak bagi buat lah apa semua, tak boleh takbir lah apa semua tu. Itu adalah bawah kuasa pentadbir.
Kalau pentadbir tak bagi, kau tak boleh buat. Pentadbir ni adalah pengetua, guru penolong kanan. So masalah tu pada pentadbir. So bagi aku next time kalau KPM nak buat program macam ni yang agak boleh menimbulkan kontroversi, guideline kena clear dulu. Bukan tu je man. Apabila benda ni berlaku, cukup rakyat mengkritik. Betul. Ni orang politik ke sambut. Jadi besar-besarkan isu ni. Dia akan tunggang lah. Dan aku macam aduh ini pas kata jangan buang guru kami. Macam ada statement dia aku lupa. Tak faham. Tapi dia backup dia tu kita tak pernah decide pun nak marah pun. Itu kesilapan dan game tutup kat situ. Tapi isu ni dipanaskan melibatkan orang politik dalam campur. Itu jadi masalah. Okey, tak apa kita settle sekolah ni settle benda dah lepas. Dan benda settle. Tapi satu benda ni. Tok M kata, baru statement dia keluar ni, Tok M kata kita tak bersama, rakyat Malaysia ni tak bersama untuk memperjuangkan isu Palestin. So aku faham kenapa Tok M cakap itu. Aku tahu Tok M ni tak perlu disebut lagi. Dia politik, orang politik senior. Tapi aku kagum dengan dia. Tua, umur 97 ke 98? 98. 2 tahun lagi nak 100 tahun nak 3 angka. Boleh lagi mengkritik soal ni. Dan aku faham kenapa dia kata tak bersama. Sebab rakyat Malaysia berbilang kau. Yang nampak memperjuangkan isu Palestin, majoritinya ramainya orang Islam lah. Melayu Islam lah. Orang yang bukan Islam tidak mengangkat sangat isu ni sebagai isu human right. Semua. Dia macam tak berlaku kat Malaysia. So macam normal person lah. Dan Tok M expect kan bahawa Malaysia ni boleh together dalam isu Palestin ni. Memang ada. Aku nampak solidarity pun dah ada. Solidarity yang orang bukan Islam pun turun, orang Cina turun, orang India turun, orang Iban Kadazan pun turun. Ada tu. Cuma di statement Tok M nampak terlalu politik because media kena pick up. Ada aku rasa betul ke Malaysia tak betul ke statement Tok M, aku rasa Malaysia tak bersatu? Indirectly betul. Pada pandangan aku lah. Indirectly betul sebab yang tak bersatu ni bukannya non-Muslim. Orang Islam sendiri. Datuk Seri Anwar buat program Solidarity Palestin dekat Axiata Arena. Esoknya PAS pergi buat himpunan 10 juta. Lepas tu banding. 10 ribu. Lepas tu bandingkan. Lepas tu bandingkan mana yang perform. Macam ni lah. Dia nampak tak bersatu sebab ada satu pihak yang menunggang isu Palestin agak sangat-sangat unethical. Tak maaf, sangat-sangat tak beretika. Kau tunggang isu Palestin untuk mileage politik. Tahu? Dia gunakan, okey, PAS adalah parti yang betul-betul memperjuangkan Palestin. Tu Anwar tak buat apa-apa pun. Kita yang betul-betul beria memperjuangkan Palestin. No. Dalam isu ni tolonglah. Kau ketepikan sekejap sentimen politik. Bersatu dalam satu kesatuan orang Islam dekat Malaysia ni. To say that kita satu hati cakap apa yang Israel buat tu salah and they should stop the war. Itu benda paling penting. Satu suara dengan Perdana Menteri. Tapi dalam isu ni kita tak ketepikan parlimen politik kita. Kita tunggang. Betul cakap PAS, tunggang agama, tunggang isu Palestin ni untuk dia dapatkan mileage politik dia. Which is benda tu tak ada mileage sangat pun. Orang nampak benda ni annoying. Ya. Annoying sangat. Dan dalam Perikatan Nasional pun tunggang sama tunggang. PAS buat 10 ribu himpunan dekat KLCC. Abang kau buat 50. Bukan abang aku agak sikit. Wan Faisal buat dekat depan kedutaan Amerika pukul 10 malam, staff dah tidur. Kau nak hantar memorandum apa? Bye. Yang datang 50 orang. Aku sedih betul lah. 300 ke 50? Lebih kurang lah. Kau tengok gambar kau tahulah. Lepas tu kata, kita tak tunggang isu Palestin ni. Tapi gambar kau ada cover logo bersatu kat bawah. Apa benda tu? Tak ke kata busuk? So bagi aku, kita tak bersatu. Kalau Dato' Mahathir kata kita tak bersatu isu Palestin, yes, sebab ada pihak yang tunggang isu ni untuk kepentingan politik. Tapi kalau nak kata non-Malay, aku tak berani cakap macam tu. Sebab banyak je yang kita tengok sokongan non-Malay terhadap isu Palestin. Ya, tak ada nafi kan? Sebab kita kena tahu, contoh macam NGO yang melibatkan Palestin ni, kadang-kadang ada juga sumbangan-sumbangan secara senyap oleh non-Malay. Diorang mungkin tak tunjuk di depan, tapi kita tak tahu yang kita hantar sumbangan 80 juta tak silap aku. So mana tahu ada sumbangan daripada diorang juga, and diorang pun support boycott MACD apa semua tu, kita tak tahu. Tapi tak boleh jump to conclusion macam tu. Ya, sebab kita nampak Melayu Islam yang fight isu ni, kita nampak yang non-Muslim tak fight.
tak boleh so direct tu. Sebab aku tak setuju apa yang Tok M cakap kita tak bersatu. Kita bersatu, cuma ada setengah tak tunjuk. Betul. Dan bukan dia play safe. Dia ada peranan masing-masing. Betul. Setiap orang ada peranan masing-masing. Betul. Setiap orang yang ada duit, dia bagi duit. Yang jenis yang tak ada duit, ada tenaga, dia luahkan dekat sosial media. Dia support dekat sosial media. Ada banyak orang jenis style. Dan kita bantu mengikut kemampuan kita. No pressure. So, tapi aku nak kritik sikit ni. Ada yang jenis influencer. Orang yang berpengaruh bahasa Melayu. Yang pilih untuk neutral tengah-tengah. Apa kau rasa? Kalau kau tak ada pendirian, kau tak berhak untuk bercakap. Ya, better diam je. Totally diam. Aku macam, benda ni mengarut. Ada seorang nama perempuan aku tak tahu lah. Sekarang 2 minggu lepas orang boycott dia. Jadi unfollow dia semua. Dan aku nampak, enough lah aku rasa attention seeker ni. Aku rasa jenis orang macam ni, aku rasa aku punya pandangan, point of view aku rasa dia nak attention. Kalau aku jadi dia, diam je. Kalau kau bukan side mana-mana, betul kau diam, kau buat kerja kau je. Kau main dengan main game ke main apa, buat je kerja kau. Kau nak buat apa, kau tak nak ambil side, kau lah kan, tak ada orang kisah pun. Tapi jangan tunjuk. Betul je. So kita rehat sekejap, kita kembali sebentar lagi. Okay, kembali lagi kita. Last topic untuk this week. So isu ni isu yang jarang diangkat oleh setengah-setengah orang atau policy maker politik, tapi benda ni berlaku aku rasa. Okay, kita tengok orang yang masuk penjara. Dan masalah dekat Malaysia ni, apabila kau keluar dari penjara, kau mesti dipandang serong oleh masyarakat. Betul. Kau mesti dikatakan sebagai golongan yang tak berguna. Sedangkan dia dah berubah dan orang yang dah masuk penjara dah terima hukuman pun. Contoh, sebelum ni dia pernah dia pernah rogol anak orang. Contoh. Dia pernah rogol anak orang. So dia dah kena hukuman. Dia dah kena berapa sebatang? Kalau rogol ni 18 Tak. Dia berapa sebatang 10. Macam tu lah. Tapi lama 50 tahun. Dia berbelas tahun jugalah. So Berjanjilah berjadi berbelas tahun juga tak silap. Dan bergantung lah kan. So benda tu dah kena hukuman. Dan kau setuju tak kerajaan, ni decide kerajaan pula kerajaan dah buat satu UU pemasuhan hukum mati mandatory untuk menghukumi atas dadah yang berbahaya 1952, yang kau tahu kan, yang dadah punya isu dia, kalau kau ada berapa gram dadah ikut timbang, kalau lebih gram yang diletakkan hukuman mati tu. Betul. So kerajaan nak pindah benda ni. Bukan dah lulus lah sebenarnya. Kan? Kerajaan nak pindah. Benda ni memang peluang kedua tu decide kerajaan. Kau rasa rational that policy ni? Okay. Tentang RUU pemasuhan hukuman mati mandatory ni aku pernah explain dalam video aku dulu. Okay, dia macam ni. Selama ni mahkamah ni dia ada budi bicara kadang-kadang untuk menentukan dari segi kesalahan. Kesalahan tu bila dah dibuktikan, stage kedua adalah hukuman. Berapa hukuman yang sesuai? Kadang-kadang ada setengah kes mahkamah akan gunakan budi bicara berdasarkan fakta kes. Okay. Tapi untuk hukuman mati, dia tidak ada budi bicara. Contoh aku ambil, kalau kes bunuh 302 kanun keseksaan, hukuman dia adalah hukuman gantung sampai mati. Kau tidak ada pilihan, contoh denda atau penjara. Kesalahan-kesalahan ada, tapi kalau hukuman mati tidak ada. So pindaan ni dibuatlah untuk mahkamah ada budi bicara. Contoh aku ambil kes kedai dadah. Kalau dibuktikan memang dia ni memang kedai dadah. Banyak tahu dulu kes kedai dadah. Kita tahu dia ni kedai dadah. Based on the facts dalam perbicaraan memang dia ni kedai dadah. Tetapi sebabkan undang-undang kita, bila kau memiliki dadah dia contoh aku ambil katalah heroin. Contoh aku tak ingat dalam akta dadah berapa dia punya berat dia. Contohlah kata 100 gram kau dikira sebagai memiliki dadah, kau hisap dadah. Tapi kalau kau lebih 100 gram, 101 gram kau dikira sebagai pengedar dadah. Pengedar hukuman dia gantung sampai mati, 39 B. Kalau kau memiliki 39 penjara. Okey. Contohlah kata memang betul kau ni kedai dadah. Memang faktanya memang betul kau ni kedai dadah, tapi sebabkan engkau ada kuantiti berat dadah yang menyebabkan kau ni dikira sebagai pengedar, hukuman dia gantung. Walaupun kau kedai dadah. Adil tak? Tak. So bila mana pemasuhan ni dibuat,
mahkamah ada budi bicara untuk tentukan, okey kau ni kedai dadah. Tapi before that, aku kena explain sikit apa kedai dadah tu. Kedai dadah ni maksudnya orang yang kena scam. Contoh, disuruh untuk bawa barang pergi ke satu tempat, tak dalam beg. Aku bayar kau amount Kau bayar kau 10,000, kau bawa barang ni pergi ke Siam. Contoh kan. Sampai border Siam, kantoi. So sampai kat border kita nak ke Siam, kantoi. So kantoi, apa lagi? Kena cukup lah. So kau kena scam lah lebih kurang maksudnya. So bila mana mahkamah ada budi bicara, contoh mahkamah tahu kau ni betul-betul kau ni kedai dadah. So mahkamah ada kuasa untuk menentukan hukuman yang lain selain daripada hukuman gantung sampai mati. So ni peluang kedua untuk kau hidup. Ni soal hidup dan mati orang tau. So tindakan kerajaan ni betul lah, bagi aku tak ada masalah. Tapi satu lagi, okay, kita cerita side kerajaan ni aku nak share. Kerajaan dah sediakan 10 juta bila aku putuskan untuk program Peka TVET. Ni untuk dedahkan kepada banduan dari segi TVET. TVET banduan kan. Yes. Tapi kita tak boleh nafikan. Kalau kau banduan, kau boleh masuk universiti? Tak boleh. Kau ada tak boleh kau kira ada kes jenayah kau tak boleh masuk universiti. Betul. Itu memang kita rule out dalam tu. Tapi nak tak nak mereka kena peluang kedua. Betul. So kerajaan sediakan program TVET ni, program kemahiran ni. TVET ada satu institusi pendidikan juga. TVET ni bukan tempat. Orang nampak TVET ni tempat pendidikan. Sebab ni kot aku rasa. Sebab ramai letak banduan. Bukan banduan. Orang nampak TVET ni macam tempat latihan untuk low class lah. Tak boleh cakap lah macam tu. Tapi sebenarnya salah. Sangat salah. Sangat salah. TVET lah melahirkan gaduan-gaduan yang hebat. Gaduan-gaduan pesawat yang hebat. Aduh, batuk pula waktu macam ni. Okay. So, kerajaan dah putuskan. Side kerajaan sangat clear. Dia bagi peluang kedua. Kerajaan ni memang birasional. Aku sangat rasional lah. Banyak kerajaan bagi peluang kedua. Aku rasa teori tahun ni, zaman Datuk Seri ni banyak peluang kedua. Orang yang muflis pun kerajaan bagi peluang kedua. Orang banduan, kerajaan bagi kedua. Semua kerajaan bagi. Peka, TVET punya program kerajaan bagi. A lot kerajaan spend. Tapi kalau kerajaan spend banyak sekali pun tapi society tak sambung. Contoh aku cerita kau. Dia dapat TVET. Dia boleh mau join baiki kereta lah. Kita tak senang untuk pendengar luar sana faham. Dia baiki kereta. Lepas habis TVET nak buka kedai kereta. Tapi if orang tahu yang buka kedai kereta tu banduan, masyarakat kita tak nak pergi kat sana. Dia fikir ni mesti menipu aku ni. Ni mesti nak scam aku ni. Masyarakat sekarang ni berfikir bahawa banduan ni kau tak boleh peluang kedua. Kerajaan open untuk peluang kedua, tapi masyarakat kita ni tak nak open untuk bagi peluang kedua kepada mereka. Kalau kita tak bagi peluang kedua, dan pressure daripada society terlalu tinggi, dia akan back balik dengan benda lama dia. Sebab apa? Sebab dia buka kedai, orang tak nak pergi, bankrupt, tak ada duit. So, kembalilah. Kalau dulu dia jual dadah, kembalilah jual dadah. Kalau dulu dia jenis yang suka rompak rumah orang, rompak balik rumah orang. So, dia akan ulang balik. So, masalah kita bukan letak kerajaan. Masalah kita adalah letak dekat masyarakat. So, soalan aku kat Mel, walaupun aku dah sembang banyak sangat tadi, apa formula terbaik untuk ubah mindset masyarakat ni? Okay. Pertama aku kena explain sikit lah pasal persepsi masyarakat. Selain daripada banduan yang ada dalam penjara, kau kena extend juga pada pusat serenti. Pusat serenti. Pusat yang dadah tu Dadah. Okay. Kenapa ramai orang yang keluar pusat serenti dia masuk balik? Sebab bila dia keluar, society tak terima dia. Dia nak kerja susah, dia nak berubah, tapi masyarakat tak terima dia. Dan dia balik pada circle lama dia, geng-geng push, geng-geng hisap ni. So dia balik-balik masuk pusat serenti. So dia keluar masuk sampailah umur tua. Okay, bagi aku macam ni. Pertama ialah tentang soal pendidikan. Ialah orang tua kata meluntur buluh dari rebung kan. So daripada budak-budak sekolah lagi, kita kena educate yang banduan bukan pendosa sampai mati. Tak. Bila dia dah terima hukuman, selesai. Dia berhak untuk ada kehidupan kedua sama macam kita. Sebab apa? Contoh kalau kat sekolah. Kau pernah tak dengar dulu kat sekolah kalau anak banduan, orang akan pandang serong. Sebab apa? Banduan. So persepsi, mindset itu perlu diajar daripada sekolah lagi, supaya anak-anak kat sekolah ni tahu banduan ni bukan satu benda yang terlalu buruk sampai kau kena pandang serong dia sampai mati. Itu perkara pertama. Kedua, kerajaan kena juga bagi galakan kepada syarikat-syarikat untuk ambil dia orang bekerja. Contoh tak silap aku dah tengok video Timbalan Menteri KPKT Akmal Nasir. Dia ada pergi satu penjara. Dia ada rasmikan program dan kerajaan ada macam
collaboration juga dengan apa, macam big company jugalah untuk hire bandar-bandar ni untuk bekerja. Dan juga macam contoh KPKT kerja dengan Alam Stora apa semua. So inisiatif tu ada, cuma dia melibatkan circle yang ada kaitan dengan kerajaan. Sedangkan industrial player kita besar. Ya. Kan? Contoh peniaga-peniaga, pekedai-pekedai yang lain. Kalau contoh kerajaan boleh buat inisiatif bagi contohlah kata kalau kau hire bekal banduan, kau akan dapat suntikan dana kerajaan sekian. Aku rasa ramai je peniaga yang akan ambil. Ya. Sebab itu dia nampak untung dekat situ. So benda ni juga aku rasa kerajaan kena take inisiatif jugalah. Tak boleh nak sekadar menggalakkan kepada pemain-pemain industri untuk mengambil bekal banduan. Kau buat TVET betul, tak salah, kau bagi kemahiran pada diorang. Tapi bila diorang keluar, kalau orang tak terima, tak guna juga ilmu yang dia ada. Ya. So kerajaan kena do something macam grant eksklusif ke apa ke, untuk make sure yang ada daya tarikan kepada peniaga-peniaga ni, tarik pekerja-pekerja yang bekal banduan ni untuk bekerja dengan diorang, and diorang dapat something. So ada win-win situation lah kat situ. Ya, tak nak fikir. Aku setuju, So tu bagi point aku lah. Aku setuju point last kau tu. Inspiration lah. Sebab company dia takut nak ambil banduan sebab apa? Risiko. Bukan risiko orang tu, dia takut orang tu tak berubah. Betul. Sebab dia pernah ada masa lalu yang sama, so dia risau. So kerajaan kena bagi jaminan. Dengan kau ambil, kau dapat something yang aku bagi. Mungkin berlepasan cukai, mungkin kau dapat bonus grant tambahan. Betul. Sebab kau ambil dia ni, kerajaan boleh bagi banyak. Sebab kau nak bantu banduan ni. Aku setuju dengan kau. So kita dah go pada point banduan, dan kita pun dah nampak solusi dia. So aku nak simpulkan, ni kita jauh sikit pada peluar apa, pendengar di luar sana, atau yang tengok podcast melalui YouTube, atau tengok short video melalui TikTok. So sekarang ni kita tengah nak go subscribe 1k subscribe di bulan 11 ni. Sebelum kita letak target, sebelum masuk tahun 2024 kita dah 1000 subscribe lah. So kalau boleh penonton di luar sana, so nampak selayan jawab, jangan tengok je, tolonglah subscribe sekali. Follow, like dan share. Yes. TikTok pun sama. Kita keluar short video kat TikTok pun sama. Kau boleh repost sekali, kau boleh komen sekali, like sekali. Okay. So Sekejap. Sebelum tu aku nak touch sikit pasal banduan. okay, sini nak jam balik. Aku terlupa tadi. Ada satu benda yang kita terlupa. Kau rasa semua banduan perlu dapat peluang kedua ke? Aku rasa kena, walaupun dia terkena dekat bosku. Banduan politik lah. Okay, masa aku baca banduan politik, contohlah kata biasa kan banduan akan dapat parol ataupun pengampunan diraja apa semua kan. Tapi kebiasaannya orang akan dapat dalam, contoh dia kena masuk penjara 10 tahun, dalam 8 tahun baru dia dapat. Ya, betul. Tapi kalau orang tu dia banduan politik, kau rasa macam mana? Banduan politik ni dia banyak gameplay. Aku satu dalam game politik musuh dia batuk dia. Atau dia memang betul-betul buat kesalahan tu. Contohlah kata kalau banduan politik seperti Nelson Mandela. Dia sebab dia lawan apartheid system. Yes. Yang itu berhak untuk dibebaskan. Tapi kalau dia tu adalah banduan politik sebab dia rasuah, kau rasa macam mana? Aku kalau dia dah dihukum oleh, siapa lagi kita nak percaya kan? Kalau dengar propaganda kat luar kata, aku straight forward lah, ada kata bosku tak dapat keadilan dengan sempurnanya. Bosku tak diberi justice, dia tak ada human right dia. Mana human right? Aku rasa straight forward, if mahkamah dah putuskan, dan mahkamah, siapa lagi kita nak percaya? Kita ada 3 perkara dalam Malaysia ni. Satu yang paling penting lah bidang kehakiman. Kalau tu pun kau tak percaya, siapa lagi kau nak percaya? So bagi aku pun dah kat hakim yang uruskan, dia dah bersalah. Dan bagi aku, kalau dia rasuah dan ambil duit rakyat, aku akan rasa berat hati untuk dia dapat pengampunan lah. Pengampunan diraja. Peluang kedua kena ada. Peluang kedua memang wajib ada tu. Peluang kedua nak comeback balik dalam politik, sila kan. Tapi pengampunan tu bagi aku, dia tak make sense lah buat ambil duit rakyat. Sebab kalau kau cakap peluang kedua pada banduan politik, Perdana Menteri kita pun bekal banduan juga. Kan? Tapi peluang kedua itu ada. Cuma untuk kau dapat pengampunan diraja dalam keadaan kau tak sampai setahun masuk penjara, it's not fair. Kita dah explain panjang dalam kita punya podcast sebelum ni, macam mana kes Najib kan. Tapi untuk sebabkan kata ada injustice apa semua untuk dia dikeluarkan, tak boleh. Bagi aku tak boleh. Biar mahkamah dah putuskan dia bersalah, dia terlibat dengan pembunuhan wang haram dan sebagainya. So it should be dia duduk dulu. Kalau kata dia 20 tahun dalam penjara, dalam 15 ke 18 tahun, kalau dia boleh dapat pengampunan diraja,
atas tindakan dia yang baik kat dalam penjara tak buat hal, lepas lah macam orang lain juga. Tapi dia ada kes lagi tengah bicara sekarang. Betul. Dia tak tu lagi. Dia baru dikenakan atas kes apa? SRC. SIC. Dia ada kes lagi. NDB belum habis. Bulan NDB belum habis lagi. Kena dapat pengampunan, dia kena buat 2 kali. Aib buat sekali je nanti. Betul. Okay, man, thank you. Aku terlupa pasal banduan bosku, banduan politik ni. Aku tak nak setuju sangat banduan politik, tapi terlupa pula kena kaitkan dengan pasal bosku ni. Sebab kena kaitkan juga, sebab benda tu hangat kat sekarang ni. Masih panas. Masih panas. Tapi biarkanlah. Aku penyokong bosku rasa bahawa bosku berbakti pada dia. Teruskan. Tak ada orang halang kau bong. Kau nak buat apa? Kau nak buat solidariti dengan bosku tiap-tiap hari. Kau nak tak? Buatlah. Kau nak buatlah. Tiap hari kau nak peluk batal ada gambar Najib bosku. Bukan Malaysia. Ikut buat je lah. Tak ada orang marah kau bukan sini. Tak ada orang marah kau. Kau buat apa yang kau nak buat. Kau rasa kau nak fight lagi isu bosku. Dekat rumah kau kena ada satu gambar bosku yang besar. Sebab kau sayang sangat bosku. Terpulang kat kau. Tak ada orang halang kau pun. Teruskan. Tak ada orang halang. Tapi poin paling penting kat sini, point of view orang bukan tingkat politik yang rasa bahawa kalau banduan politik yang mengambil duit rakyat tidak sesuai. Dan dia pun tidak sesuai, plus lagi ni tambahan lah, bukan tak sesuai sebab dia ada kes. Plus lagi dia pun ada tengah dalam bicara soal kes YNDB lagi. So kalau kau nak push pengampunan dia pun nanti kena buat balik. Ada 2 pula. Okay, ada 2 maksudnya YNDB tu mungkin dia bersalah atau tidak, aku tak tahulah. Kalau dia bersalah dia kena buat 2 lah. So kita stop kat sini meh. Izin kan? So jangan lupa subscribe. Kita nak jump 1k subscribe dan follow, like semua meh. Follow, like dan share kita punya video, kita punya recording dekat YouTube, Instagram, TikTok, short video kita, and support kita orang di Selain Jawab. Selain Jawab. Okay guys. Jumpa nanti lagi. Okay, thank you. Bye.